forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Muhyiddin mohon DNAA 3 tuduhan pengubahan wang haram. Kita baca detail sikit kat sini. Setelah berjaya dalam usahanya untuk dibebaskan daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa, Muhyiddin Yassin kini memfailkan permohonan untuk dilepaskan tanpa dibebaskan daripada baki 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Hari yang sama hari ni saudara, ini mantan Perdana Menteri kita, Mula-Mula Datuk Najib, dan yang ini ialah mantan Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila beliau memfailkan permohonan supaya Mahkamah Session Kuala Lumpur ini melepaskan tanpa pembebasan daripada 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 200 juta berkaitan projek Jana Wibawa. Ini Tan Sri Muhyiddin meminta supaya diberikan kepada beliau DNAA saudara. Beliau memfailkan notis permohonan itu pada hari Isnin yang lalu, memohon supaya mahkamah mengenepikan ketiga-tiga pertuduhan tersebut dengan alasan permohonan antaranya pada 15 Ogos yang lalu Mahkamah Tinggi telah melepaskan dan membebaskannya daripada kesalahan predikat di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana ia tidak berasas katanya. Jadi dalam keadaan begitu, Tan Sri Muhyiddin meminta supaya dirinya diberikan DNAA, discharge not amounting tidak dilepaskan tapi tidak dibebaskan. Not amounting to acquitted, saudara. Discharge not amounting to acquitted. Artinya dilepaskan tapi tidak dibebaskan sebagaimana yang diperolehi oleh Datuk Seri Hamidi. Persoalan sekarang, saudara, ini saya nak bertanya. Apabila Datuk Seri Zahid mendapat DNA itu hari, heboh satu Melaya. Heboh dekat Parlimen. Kononnya macam kita dengarlah kenyataan Presiden PAS bahawa DNAA itu tidak ada dalam sirah perundangan Islam. Sekarang macam mana? Seandainya, saya tak tahulah, itu terpulang pada mahkamah lah, mahkamah akan menerima ataupun tidak permohonan daripada peguam Tan Sri Muhyiddin. Kalau Tan Sri Muhyiddin juga memperolehi DNAA sebagaimana yang diperolehi oleh Datuk Seri Zahid, apakah mereka boleh berdiam diri? Ini kata orang. Ini sebagai saya tak mau campur soal mahkamah. Saya cuma ingin menjelaskan bukan hukuman mahkamah, tapi orang keliling. Sebab itu orang kata jangan kita buat sembarangan kenyataan. Kena lihat fakta kes. Kalau mahkamah dah buat keputusan, tak boleh perkara itu dibincangkan dalam parlimen pun. Dalam artikel standing order perbahasan di parlimen dalam perkara 36(8) tak silap saya, seseorang ahli parlimen tidak boleh membicarakan mana-mana kes yang telah pun diputuskan oleh mahkamah. Seorang ahli parlimen tidak boleh membicarakan persoalan Raja-Raja Melayu, Tuan Agong, Raja-Raja Melayu, Tuan Yang Bertuan Besar negeri-negeri, TYT dan hakim serta peguam negara. Tapi kerana benda itu dialami oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, maka mereka langgar peraturan pun, saudara. Dan hari ini, apabila Tan Sri Muhyiddin memohon, kalau benda itu dibenarkan, apakah mereka berdiam diri? Kena heboh satu Melaya lah nampaknya, saudara. Itu gambaran yang saya dapat. Dalam keadaan begitu, saudara, bila kita bercakap soal mahkamah, jangan lupa, PAS sudah 2 kali parti itu gagal di mahkamah untuk mempertahankan tuduhan berlakunya kecurangan dalam pilihan raya. Apabila di Terengganu, tuduhan daripada pelantik yang mengatakan adanya rasuah politik lah saudara, di pilihan raya Kuala Terengganu masa pilihan raya umum ke-15. Begitu juga apa yang berlaku di Kemaman. Beberapa hari lalu mahkamah juga telah memutuskan bahawa berlaku kecurangan ataupun salah urus ataupun rasuah politik dalam pilihan raya yang lalu. Dan akhirnya mahkamah memutuskan ahli parlimen daripada PAS itu dibatalkan. Artinya sekarang ini saudara 2 kali lah. Sedangkan UMNO tak ada pun, parti-parti lain pun tak ada. Itu keadaannya saudara. Dan yang agak menariknya saudara, PAS tidak pula
memohon untuk mencabar keputusan tersebut. Artinya mereka memperakui lah adanya kepincangan. Sebab itu 2 malam lepas saya mengutarakan pandangan saya kalau begitu keadaannya. PAS memang tak sepatutnya memohon ulang bicara dan sebagainya, dan adakan pilihan raya di Kemaman. Dan kalau PAS benar-benar yakin mereka mampu untuk mempertahankan tersebut, mereka boleh lantik siapa sajalah. Dan saya memberitahu apakah PAS boleh memikirkan agar Dr. Mahathir jadikan calon mereka. Kerana Dr. Mahathir telah pun dilantik sebagai penasihat kepada 4 kerajaan negeri yang diperintah oleh PAS. Jadi PAS harus bersikap terbuka. Kena sikap ikhlaslah dengan Dr. Mahathir. Jangan dia minta pandangan tapi bila ada peluang untuk beliau bertanding tak bagi kesempatan. Dan hari ini saya tengok laman media sosial Don Carlos ada mencatatkan bahawa besar kemungkinan PAS meletakkan Dr. Mahathir sebagai calon pada pilihan raya kecil Kemaman. Itu katanya, menurut kata sumber rapat kepada bekas Perdana Menteri itu. Itu katanya bersumberkan kepada pejabat Dr. Mahathir, bukan daripada PAS saudara. Kerana baru ini Dr. Mahathir telah dilantik sebagai penasihat tidak rasmi pada 4 kerajaan negeri. Menurut Don Carlos, sumber itu memberitahu bahawa kehadirannya di Dewan Rakyat akan membolehkan ahli politik veteran itu membangkitkan isu negeri dengan lebih baik. Sumber daripada pejabat Dr. Mahathir katanya, jika bekas ahli Parlimen Langkawi itu kembali ke Dewan Rakyat, ia akan memberinya peluang untuk berkhidmat sebagai semak dan imbang yang lebih berkesan terhadap kerajaan perpaduan, katanya. Dan rundingan telah dimulakan dengan pemimpin PAS mengenai pencalonannya. Kerana kata Don Carlos, Dr. Mahathir mempunyai pengaruh besar dalam kalangan pengundi Melayu dan pemimpin akar umbi, kata Don Carlos. Yang saya lihat, cuma saudara, tiba-tiba saya mendapat kenyataan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, itu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Sebab dia mengatakan tak ada dan tidak ada perbincangan pun antara PAS untuk melantik Dr. Mahathir sebagai calon. Hebatlah Menteri Besar Terengganu ni. Orang bercakap begini, dia kata no. Artinya saudara, kalau itu tidak ada perbincangan, tak ada ruang untuk mereka memberi kebenaran kepada Dr. Mahathir untuk bertanding sebagai calon parti PAS dalam pilihan raya di Kemaman. Bagi saya, di mana letaknya keikhlasan dalam ukhuwah perpaduan mereka? Itu persoalannya saudara. Jangan marah kat saya. Saya terfikir-fikir tadi. Kalau benar mereka ikhlas dalam menentukan persahabatan, mengangkat Dr. Mahathir sebagai penasihat, bagilah dia bertanding di Kemaman. Dan kalau PAS yakin, sebab menurut kenyataan daripada pimpinan PAS, mereka yakin dapat mempertahankan kerusi kursi parlimen di Kemaman. Kalau saudara, saya tak cakap lebih daripada itu saudara. Jadi terpulanglah kepada anda. Saya tak mau cakap lebih saudara. Cuma hari ini saya juga melihat kenyataan. Kenyataan dengan begitu jelas. Ini kita nak masuk dalam segmen pilihan raya Pelangai, saudara. Apabila Datuk Seri Muhammad Haji Hassan selaku Timbalan Presiden UMNO, dia menghadiri satu bual bicara dengan rakyat di kawasan Pelangai, di Dun Pelangai, dia menceritakan secara jelas tentang berhubung isu muafakat nasional yang akhirnya gagal. Dia mengatakan bahawa sebenar-benarnya tempat pertemuan awal untuk pembentukan ke arah muafakat nasional itu di rumah saya lah, katanya. Berbincang dengan pemimpin PAS, dan saya bawa dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO dan bersetuju untuk perdamaian UMNO dengan PAS. Tapi akhirnya, katanya, apa yang kita lihat hari ini, PAS masih lagi meneruskan situasi yang tidak mahu bersama dengan UMNO. Sebab itu dia kata dia teringat. Kata Tok Mat, saya dah bercakap berkali-kali saya. Yang Mulia Tengku Razak Hamzah pernah mengingatkan saya. Dia kata PAS ni buat pelawak aja. Cerita je lebih. Sebenarnya takkan berlaku sebab Yang Mulia Tengku Razak Hamzah waktu beliau memimpin Angkatan Perpaduan Ummah, beliau telah pun dikhianati oleh PAS. Sebab itu waktu minum teh, kata Tok Mat. Saya ingat lagi katanya, waktu saya minum teh, minum petang di rumah Tengku Razak Hamzah. Beliau mengingatkan saya, dia kata berhati-hati. PAS ni bukan boleh percaya sangat, katanya. Itu keadaannya, saudara.
Tok Mat bercerita, bukan kata saya. Tok Mat pula kata dia cerita, dia kecewa lah. Pada mula dia tak percayalah kenyataan Tengku Razali tu. Dia kata betul ke Tengku Razali bercakap benda begini. Tapi sebenarnya kalau dia hayati bahawa Tengku Razali pernah mengalami keadaan waktu beliau menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah. Beliau saat beliau memimpin Parti Semangat 46 bekerjasama dengan PAS yang terhenti di tengah jalan. Akhirnya Parti Semangat 46 telah pun dibubarkan apabila beliau dan ahli-ahli anggotanya menyertai semula UMNO. Itu gambarannya. Dan Tok Mat secara berterus terang mengatakan, contoh dia kata macam pilihan raya di Melaka. Bukan UMNO menodai perjanjian dengan PAS. Malahan UMNO memberi tawaran kepada PAS untuk bertanding di 5 kawasan Dewan Undangan Negeri yang dijamin, yang dilihat boleh menang. Tapi PAS menolak. Begitu juga berlaku di Johor. Jadi Tok Mat mengatakan bahawa siapa yang lebih ikhlas dalam keadaan ini. Dan bagi saya tak payahlah kita nak ulang-ulang Tok Mat. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Sebab saya melihat, terus terang saya katakan, penafian demi penafian dilakukan oleh PAS. Contohnya, Kerajaan Negeri Terengganu yang telah pun dari segi rekodnya telah pun menerima wang royalti daripada Petronas. Tapi mereka menafikan, katanya kerajaan pusat mungkin janji dan sebagainya. Tetapi apabila Dewan Undangan Negeri bersidang, baru ini Dewan Undangan Negeri Terengganu bersidang, maka terdedah semua saudara. Jadi bahawa katanya bahawa kerajaan negeri telah menerima duit hasil petroleum terus ke akaun kerajaan negeri setiap tahun bermula daripada zaman 2018. Waktu Pakatan Harapan memerintah 22 bulan daripada 2018 hingga 2020 hari itu saja. Tempoh kempen PR15 pada November 2022 dan pilihan raya negeri pada bulan Ogos 2023. PAS begitu beria menyatakan kerajaan perpaduan menafikan hak petroleum Terengganu. Habis semua orang PAS. Termasuklah dia bersatu pun saudara. Mereka percaya. Malah bermacam-macam fitnah ditabur bagi memburukkan kerajaan perpaduan. Karenanya mestilah ditukar demi. Kerana kerajaan tidak mematuhi perjanjian. Dan akhirnya kantoi saudara apabila sewaktu menjawab soalan di sidang DUN Terengganu. Menteri Besar Terengganu Datuk Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sendiri mengumumkan bahawa bayaran hasil petroleum telah masuk sejak 2018. Bayaran bagi tahun 2018 berjumlah 1.374 bilion. Tahun 2019 1.497 bilion. Tahun 2020 berjumlah 1.226 bilion. Tahun 2021 berjumlah 1.287 bilion. Tahun 2022 berjumlah 1.394 bilion. Dan tahun ini 2023 setakat ini katanya mereka baru menerima sejumlah 405 juta. Itu bagi daripada hujung tahun 2023 lagi akan dilunaskan. Jadi kalau nak dikira saudara, jumlah semuanya daripada 2018 hingga Oktober 2023 adalah 5.957 bilion. Persoalannya, ke mana pergi wang itu? Apakah rakyat Terengganu mendapat nikmatnya daripada 5 bilion lebih saudara? Sebab itu saya kata cukup-cukuplah menyalahkan orang. Yang kita lihat, tak ada apa pun yang dibangunkan di Terengganu untuk rakyat. Itu gambaran saya dapat saudara. Okay, tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi dekat Malaysia Kini ni. Bekas Perdana Menteri itu memfailkan notis permohonan itu di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada Isnin minggu ini dan pasukannya peguamnya menyerahkan salinan permohonan itu kepada pihak berwajib pada hari yang sama. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Ladin mengesahkan pihaknya telah menerima salinan permohonan Muhyiddin. Sebelum ini, pasukan pengguam Muhyiddin memaklumkan Mahkamah Seksyen bahawa mereka berhasrat memfailkan permohonan untuk mengetekan 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa 2.325 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Muhammad Jamil Hussein memutuskan bahawa pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri adalah cacat, tidak berasal dan kabur, serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Katanya pertuduhan itu tidak mendedahkan bukti-bukti yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPM 29. Justru tertuduh tidak dapat menyediakan arahan selanjutnya kepada peguam yang diwakilinya. Mahkamah Tinggi kemudian memerintahkan Muhyiddin didapatkan dibebaskan daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa itu yang masih belum diselesai di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa menggunakan
kedudukannya untuk suapan berjumlah 2.325 juta daripada 3 syarikat Bukhari, Equity, Netspuri, Manfos, Niam Berhad serta Azman Yusof bagi parti itu. Dia sudah melakukan perbuatan itu di pejabat Perdana Menteri. Selain 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan, Muhyiddin turut berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada AIT haram berjumlah 495 juta daripada Bukhari yang dimasuk dalam akaun CIMB milik bersatu. Didakwa melakukan perbuatan di CIMB Bank cawangan Menara KL. Ahli Baling Paguh itu juga didakwa Mahkamah Seksyen Alam 13 Atiwal Hamas selepas atas satu pertuduhan menerima wang IT haram senilai 5 juta. Okey tuan-tuan. Lepas kita lihatlah apa akan jadi seterusnya. Apabila permohonan Muhyiddin ini diterima oleh mahkamah. Okey tuan, mari kita menjalankan kajian Perdana Permit Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.